Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-ladzi qulub wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaa'iha wa nuril absar wa diya'iha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnia dan rahmat-Nya dapat dan kita berada pada dapat hidup pada bulan bulan Muharram, hari tamu bertuah berada pada bulan maksudnya dipanjangkan umur, maka dapat kita menjengah 1435 Hijrah. Jadi 1435 Hijrah takwim yang telah dilaksanakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang kedua. Jadi dia kalender tu, takwim tu, maka dia untuk mengingati hijrah tadi, maka dijadikan hijrah tu tadi sempena Nabi berhijrah sebagai kalender dalam Islam. Jadi Nabi dah berhijrah lebih kurang 1435. Sayyidina Umar jadi khalifah pada tahun berapa? 634 kalau tak silap, 634 Masihi. Maka kalender waktu Sayyidina Umar tu dia ambil tarikh takwim hijrah tadi, bermakna kena campur lagi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah berhijrah, mana bertambah 10 tahun lebih kurang. 10 tahun di Madinah, Nabi berhijrah Mekah ke Madinah, bukan Madinah ke Mekah ataupun Mekah ke Iraq ke. Ada orang tanya dekat TV tu, buat soalan tepi jalan, tanya kat tepi pokok, dekat kafe, hijrah tu dari mana ke mana? Dia garu-garu entahlah dia kata. Nampak tak? Orang tu berpakai kot dengan pakaian, sebaik tak pakai serban, tak pakai songkok dan sebagainya. Tanya budak ni pula, rasa-rasa daripada Iraq, Baghdad ke mana, Basrah. Itu masa saya, kebetulan waktu tu kita tengok filem berancangan tu. Jadi nak tunjukkan jauh mentaliti dia, sakafah dia. Kalau orang tanya Melaka tu duduk kat mana, Melaka tu kat Indonesia, kalau ada mungkin kebetulan kot. Jadi jauh daripada yang sepatutnya. Tapi bila macam tu nak tunjukkan, dia tak tahu langsung tentang takwim hijrah tadi. Jadi dia tak tahu apa kandungan daripada peristiwa hijrah. Dan bila Sayyidina Umar buat tadi, nak tunjukkan pentingnya hijrah. Kalau tak ada hijrah, asbab hijrah tadi, maka Islam tu duduk di Mekah, dia tak berkembang. Itu semua dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada hijrah, maka datuk nenek moyang kita kekal dengan agama yang dalam kegelapan. Maksudnya tu dalam kegelapan. Gelap tu apa? Bukan gelap api. Gelap tu dia tak tahu apa benda makna hidup. Hidup ni dia tak kenal mana nak cari Tuhan. Bangun pagi nak semana, nampak tak? Dengan syiriknya, dengan gaduhnya, dengan zina, dengan minum arak. Ini benda-benda jahil. Dengan ribanya, yang kuat menindas yang lemah. Yang lemah pula, siapa yang orang kaya tu aku cari, aku nak ubah dia. Dia buat gangster dia dan sebagainya. Itu jahiliah. Jahiliah zaman dulu maksud dia. Dengan segala bentuk jahiliah, kesyirikan yang dahsyat. Anak perempuan dibunuh kerana bawa apa? Bawa sial. Ini bukan orang Melaka sebut. Bawa kecelakaan. Itu zaman dulu.
Lepas tu zaman sekarang berlaku balik jahiliah moden pula. Nampak tak? Ada bunuh pula. Tapi disebabkan berluasanya perzinaan. Nampak tak? Jadi nak tunjukkan itu jahiliah. Jadi Nabi datang tadi, Nabi bebaskan tu Islam daripada Mekah ke Madinah. Asbab Nabi berhijrah tadi nak mengajarkan kepada kita bahawa Islam tadi bukan sekadar beribadat di Mekah saja. Bukan ibadat, maksudnya bukan sekadar duduk saja. Kalau sekadar beribadat, Nabi duduk di Mekah doa, zikir. Nampak tak? Untuk diri dia lepas dah. Nabi diampunkan dosa yang lepas dan yang akan datang. Kenapa Nabi perlu berhijrah? Nabi perlu berhijrah. Kenapa Nabi perlu berhijrah? Kerana Nabi nak ajar umatnya perlu usaha, perlu ikhtiar. Islam bukan sekadar kita sembahyang menyembah. Islam sekadar maksudnya kita menyembah Allah dalam bentuk ibadat. Ibadat, baca Quran, sembahyang. Kita menyembah Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk pentadbiran. Kita menyembah Allah dalam bentuk sebagai seorang rakyat, sebagai seorang hamba, sebagai seorang pemimpin. Semua sekali dalam arti kata menyembah Allah. Nabi dari segi ekonominya, dari segi masyarakatnya, dari segi pentadbirannya, dari segi ibadatnya. Itu maksudnya nak gambarkan tentang maksud hijrah Nabi SAW. Jadi kita bukan nak cerita panjang, cuma kita nak sentuh sikit sebanyak. Yang mungkin di sini dah ada program ceramah, macam-macam ceramah, ceramah tak kira lah 1000 ceramah dah pergi. Nampak tak? Tapi kalau tak ada hijrah juga tak boleh pakai. Nampak tak? Diri kita tu kena hijrah. Dengan ceramah bagus dah, tapi semayang tak semayang juga, kena hijrah. Nampak tak? Orang hijrah. Jangan hijrah maksudnya apa? Perangai kita kena ubah. Kalau dulu jarang pergi masjid, kena jarang tu kena buang. Kena jarang pula. Jarang kena jarang. Sekali jarang, nampak tak? Kalau jarang pergi, kena selalu pergi. Kena pergi, dah pergi kena selalu. Bila selalu tu maka akan rasa kemanisan iman. Itu maksudnya nafsu tadi. Dia bukan kita ibadat ni ikut selera, ikut ereh gitu, ikut kehendak. Rasa nak pergi, dia bukan macam tu. Dia memerlukan pengorbanan. Nak pergi ya, dengar kaki. Tak mau pergi, tak dengar pula. Nak pergi joget kat belakang raya, tak dengar. Nampak tak? Kaki sakit, hilang sakit. Jadi maksudnya kena lawan. Hijrah, baca Quran, beribadat dan sebagainya, bersedekah, buat benda baik. Jadi banyak perkara-perkara sama. Hijrah daripada aspek rohani dan juga hijrah daripada aspek jasmani. Itu kita bukan nak bincangkan secara detail, cuma kita akan menyentuh sedikit sebanyak hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyyatun. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah kecuali illa jihadun wa niyyah. Niat. Hijrah mana niat? Niat tu nak menggambarkan manusia. Tu manusia. Manusia hidup mesti dengan niat. Maksudnya bukan aku berniat, aku hidup dengan niat. Maksudnya ada tujuan. Kenapa kita hidup? Kerana akhir sekali menyembah Allah. Kita hidup bukan nak cari makan. Makan tu asbab, wasilah. Kenapa bekerja? Kenapa nak cari? Kerana nak duit. Dengan duit tu nak beli pakaian, nak sembahyang, apalagi nak menanggung dan sebagainya. Kerana itu merupakan jalan halal. Kalau tidak, maka berlakulah perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa. Itu yang dalam arti kata niat, maksud yang terlalu panjang. Jadi berkaitan dengan hijrah, kita nak sentuh sedikit bagaimana ayat Quran yang apabila diturunkan wal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, suratul Anfal, walladzina amanu, dan orang yang beriman pertama. Kemudian wahajaru, orang yang berhijrah. Wajahadu, orang yang berjihad fi sabilillah. Walladzina awaw, walladzina awaw, ini awaw ni artinya orang yang memberikan pertolongan. Wa nasaru, dan memberikan bantuan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, maka Allah kata itulah orang beriman yang sebenar. Bagi mereka maghfirah, keampunan, dan rezeki yang warizkun karim. Jadi Nabi dah cuk dah, mereka tu sahabat. Nampak Al-Quran sebut. Tiba-tiba kita dah
tak boleh langsung. Kalau kita kutuk sahabat, maksudnya pertikai Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar nombor 1 sekali cerita hijrah. Kalau kita menafikan Abu Bakar, bermakna hijrah tak berlaku. Nampak tak? Kerana hijrah itu antara orang yang paling memainkan peranan penting, maksudnya yang Nabi pilih, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar yang mendapat gelaran As-Siddiq. Jadi saya terjemahkan Melayu itu, terjemah dia sebenarnya kita sebut Abu Bakar As-Siddiq. Kita fikir nama dia macam tu, bukan. Memang nama dia Abu Bakar yang mendapat gelaran As-Siddiq, yang diredai oleh Allah. Itu makna dia. Sebab itu kalau orang Arab dia sebut macam tu, dia terus faham langsung. Pergi daripada Mesir pergi ke Iran, bila Mursi dia berkhutbah di sana, berucap, maka dia kata wassalatu wassalamu ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashab, jadi orang Syiah dia rasa terhina. Itu tujuan dia, bukan nak hina. Maksudnya kami ni ahli sunnah wal jamaah tidak mengutuk sahabat. Jadi dia faham, dia pergi sana dia berdakwah. 2 dalam 1, 3 dalam 1. Itu Mursi yang sekarang yang telah dicuri oleh kudeta yang Mesir, yang polis tentera yang bunuh orang. Jadi maksudnya nak menyatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar merupakan orang yang memainkan peranan penting, di mana sebagaimana hadis yang menyatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal tarju dzalika bi abi anta wa ummi. Jadi Abu Bakar, sahabat-sahabat ni sebenarnya bila Nabi nak berhijrah ni dia dah tahu dah. Tunggu Nabi panggil aja. Buat Nabi pergi hijau, masing-masing nak bersama Nabi. Bersama Nabi dan nak membantu Nabi. Yang nak hijrah dulu. Tapi Nabi nak berhijrah, tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada malaikat Jibril. Itu maksud dia. Jadi hijrah ni jangan kita kata takut, malocik ni. Kenapa Nabi berhijrah? Kerana orang terseksa, kerana Nabi nak menyelamatkan. Itu aspek lain. Sebenarnya hijrah itu perintah daripada Allah. Bila perintah daripada Allah, mesti ada hikmatnya. Hikmat dia nak jaga orang Islam, hikmat dia nak mencari kekuatan, hikmat ada macam-macam. Tapi hijrah bukan kerana lari, nampak tak? Bukan kerana takut. Nabi tak takut. Nampak tu, kita kena faham. Itu benda yang paling penting. Jadi di sana sahabat semua tertunggu-tunggu. Lalu Abu Bakar mengatakan, wa hal tarju dzalika bi abi anta wa ummi. Jadi Nabi bertanya kepada Abu Bakar berkaitan dengan hajatnya untuk mengiringi dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am. Maka Abu Bakar mengatakan dia nak bersama Nabi. Fahabasa Abu Bakar nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyushibahu wa allafa rahilatain kanata indahu wa akhadha yata'ahadahuma biri'ayati 4 ashhur. Jadi Abu Bakar ni bila Nabi dah tahu nak berhijrah bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia wa allafa rahilatain, dia beri makan 2 kenderaannya, 2 unta dia. Makanan nak jaga, nak didik, nak beri makan supaya sihat. Binatang ni nak bawa Nabi, dan seekor lagi nak bawa Sayyidina Abu Bakar sebagai kenderaan menuju ke Madinah untuk berhijrah. Ini disediakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dia menjaga binatang tadi dalam tempohnya selama 4 bulan. Jadi ini tempoh selepas diberitahu tadi. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nak membicarakan kepada kita berkaitan dengan bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kita tengok apabila kebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu 13 tahun di Mekah, hijrah tadi. 13 tahun Nabi dibangkitkan menjadi rasul. Artinya Nabi berhijrah berapa umur dia? 53 tahun. Sekarang umur kita berapa tahun? Contoh 60, nampak tak? 55. Nabi berhijrah tu 53 tahun. Biar kita faham.
Dia sebut kalau sekarang umur kita 50 tahun, 3 tahun lagi aku nak hijrah lah, contoh gitulah. Tapi jangan tunggu 3 tahun pula. Nampak tak? Kok mati awal kan payah juga. Jadi nak supaya kita nampak, supaya satu panduan, Nabi berhijrah umurnya 53 tahun, dah tua dah. Nampak tak? Itu maksud dia. Dalam 53 tahun tu kita kena ibadat kita kena bertambah. Kena bertambah 53 tahun Nabi di Mekah. Jadi bila berhijrah tadi, jadi orang kafir merasa takut kerana sokongan Nabi SAW semakin ramai. Dalam peristiwa Aqabah, perjanjian Aqabah pertama yang kedua. Bila orang Mekah, orang Madinah pergi haji, maka Nabi dah berdakwah dah. Jadi mereka balik ke Madinah, mereka pun berdakwah di sana. Nampak? Nabi hantar antaranya Mus'ab bin Umair. Kalau kita baca sirah, Mus'ab bin Umair, Umair, Ain Mim Ya. Mus'ab bin Umair merupakan duta pertama yang dihantar oleh Nabi SAW selepas perjanjian Aqabah. Bagaimana taktik Nabi perancangan? Nabi hantar wakil, maka berdakwah ke sana. Jadi sebelum hijrah tu Nabi dah ada orang, dah ada penyokong di sana, penyokong Islam dah. Nampak tak? Jadi mereka dah tunggu standby. Sebab itu bila Nabi datang, maka sebagaimana yang kita baca marhaban, tala al-badru alaina. Nampak tak? Kalau ada marhaban tu kita boleh baca Muhammad. Nampak tak? Puji Nabi kerana inginkan Islam Nabi. Islam yang Nabi nak bawa tadi. Nabi menyatakan tala al-badru alaina, bukan Nabi, maka penduduk Madinah telah datang, terbitlah bulan atas kami. Nabi datang tu Nabi umpama bulan, bulan yang bersinar. Jadi bulan tu tanda baik. Bukan nak cerita bulan sekarang, bulan hijau tu kita lain lagi. Kalau cerita tentang bulan ini, kita cerita tentang bulan. Ini cerita Badar. Tala al-badru alaina, tu kena fikir lagi sikit. Tala'an, telah terbitlah badru alaina. Kalau nak cerita Badar ni, kita tengok pertama, antara makna bulan tu macam-macam nama dalam bahasa Arab. Hilal, bulan kan banyak. Yang sabit, tengok bulan sabit. Yang bulan, ambulan tu bulan sabit. Bulan sabit merah, bulan sabit. Hilalul ahmar dipanggil hilal. Hilal kan hilal. Hilal tu dia bulan dia separuh, buat suku tu. Kalau yang separuh lain lagi. Kalau penuh disebut Badar. Bulan penuh, bulan mengambang. Jin pun banyak. Sama tak? Orang sembah hantu dan sebagainya, bulan mengambang. Tengok bulan terang. Ambil orang tuku dulu, bila malam 3 bulan penuh tu dia dah tahu dah. Bulan 14, 15, 13, 14 bulan terang. Tu dia dah faham dah tentang perjalanan masa melalui bulan tadi. Jadi Badar tu artinya bulan yang penuh. Umpama Nabi tu terang menderang, itu istilah dalam bahasa Arab. Jadi bila kita baca berjanji tu, tala'al badru alaina mizani. Jadi saya pun tak apa tangan, saya pun tahu. Ya, tinwada ilal akhir. Jadi maksudnya telah datanglah Badar, Nabi kepada kami untuk membawa Islam, menyelamatkan kami, mengeluarkan kami minal zulumat ilal nur, minal kufri wa minal kufri ilal Islam wa minal batil ilal haq. Itu maksudnya apa? La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur billah. Itu maksud qad tabayyana ar-rusydu, maka telah nyatalah ar-rusydu. Rusydu ni orang yang mursyid, maksudnya telah nyatalah benda yang benar. Minal ghayy, ghayy itu benda yang jahat. Artinya jelas nak menggambarkan Nabi bawa Islam. Itu Islam tu kita nampak. Nampak tak? Jadi kalau kita ikut, maka akan selamat. Jadi itu nak gambarkan bagaimana mereka mula merasa takut kehebatan Nabi SAW. Lalu mereka merancang, mereka berfikir, orang kafir ni cerdik. Orang pemusuh Islam ni memang cerdik daripada dulu sampai hari kiamat. Dia kata macam mana supaya kamu ni kena bunuh Muhammad ni. Jadi mereka kumpul keliling rumah Nabi SAW. Mereka berkumpul tadi, tunggu Nabi keluar. Disebutkan ba'dal atamah, selepas waktu isyak Nabi keluar. Al-atamah waktu isyak.
Atama. Kalau kita belajar dalam muhakam, waktu isyak tu waktu atam, maghrib waktu atama tu cahaya merah apa tu bulan tu keluar, tu waktu dah masuk waktu isyak. Waktu tu Nabi keluar. Bila Nabi keluar, maka orang tu dah ada Nabi baca ayat apa ayat waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum, ditutup fahum la yubsirun, maka mereka tidak la yubsirun, mata tak melihat. Itu nak tunjukkan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat tu kalau kita beramal boleh juga buat dengan izin Allah lah. Nampak tak? Kan kita tengok macam-macam. Orang boleh buat macam tu. Dan ada juga orang buat, orang guna power jin ada juga. Dia guna jin. Dia guna jin tak baca ayat tu. Dia panggil datuk dia, dia sebut nama jin tu. Dia sebut datuk nama jin tu. Maka dia lalu. Dia lalu orang tak nampak. Itu cerita dia, memang betul. Nampak tak? Nampak tak? Kerana ada orang datang sakit, dia merawat sakit. Maka dia kata, Ustaz, saya ni ada kelebihan. Apa kelebihan? Kalau rasa-rasa saya nak buat jahat, saya dah curi barang orang, saya nak lalu depan dia, saya boleh. Saya sebut nama datuk saya, maka orang tak nampak saya. Datuk kau dah mati dah. Yang datang tu jin dia. Nampak tak? Datuk dia power besar. Nampak tak? Dia power besar tu, dia sebut datuk dia, artinya saka dia datang. Saka dia datang, nak saka dia cover dia. Nampak tak? Ada nampak? Nampak tak? Memang betul. Maka dia kata saya boleh lalu. Orang cari tak jumpa. Kita tengok dah sampai ujung. Nampak tak? Dia gunakan kuasa jin. Nampak tak? Jadi kita bermain dengan jin tu memang ada seronok. Tapi sebenarnya nanti perkara itu bawa kepada syirik. Dan banyaklah kita akan sakit nanti. Suku sakat, cucu cicit. Nampak tak? Menyerupai kita bila dah mati. Nak mati payah. Kadang-kadang mati susah. Nampak tu perkara. Bukan bila nak mati susah tu, bukan bererti dia menahan nyawa. Jangan fikir macam tu. Artinya Allah jadikan sebab akibat tindak tanduk yang kita lakukan. Itu ni nak cerita fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau kita baca kisah tu banyaklah. Cuma nak menyatakan macam tu ayat. Jadi bila Nabi letak tadi, Nabi keluar. Dengar riwayat kata Nabi ambil pasir letakkan kat kepala dia. Bangun tengok pasir jatuh. Nampak tengok dah siang dah. Bila dah siang masa-masa banyak lalu serbu rumah Nabi. Serbu rumah Nabi, tengok Nabi sedang tidur. Sedang denyak tidur. Nampak tak? Takkan Nabi tidur pula. Dan bila saya tak tengok bukanlah Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali waktu tu kalau tak silap berumur 10 tahun. 10 tahun dah jauh berapa? Yang 3. Benar. Kita 10 tahun dah berompet dah. Dah budak. Dah macam-macam. Itu 10 tahun nak tunjukkan bagaimana keberanian. Keberanian Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi macam itulah. Jadi waktu kemudian Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar keluar dan berhijrah ke mana? Nabi pergi ke Gua Thur. Sebenarnya satu perancangan yang di mana antara syakhsiah pribadi yang terlibat, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar dengan anak dia 2 orang. Anaknya Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian anak perempuannya Asma, nak melambangkan pemuda dan pemudi. Asma binti Abu Bakar. Asma ni dia bawa bekalan. Dia bawa bekalan laban susu dan sebagainya, hantar untuk bapa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak berapa umur Asma? Jadi waktu mungkin waktu budak lagi, tapi dah berakal, memayis. Kan dia kahwin dengan Nabi 9 tahun. Maknanya 10 tahun. Itu kita tengok tentang umur itu. Asma binti Abu Bakar. Jadi bila macam tu, Sayyidina Abu Bakar dah bagikan. Abu Bakar dah plan dah. Asma Abu Bakar dia bawa bekalan dan laban. Adapun Abdullah bin Abu Bakar, dia menjadi sebagai pengintip. Dia balik di Mekah, dia bawa berita apa yang berlaku, perkembangan yang berlaku, sampaikan semula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur. Itu pembagiannya. Kemudian Abu Bakar dengan perancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah wa amara Amir bin Fuhairah.
Amir Fuhairah ni merupakan hamba kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia mengarahkan supaya pelihara kambingnya pada siang hari. Lalu kambing itu akan mengkaburi jejak langkah yang telah dilalui oleh Abu Bakar dan Nabi SAW. Nabi jalan itu lawan arus, kawasan yang Allah tak lalu. Walaupun macam tu sebagai ikhtiati, sebagai satu apa kita ikhtiati apa maksud dia, nak jaga. Masa bila Nabi lalu, kambing tu lalu sekali. Selepas tu lah dia memang pelihara kambing. Maka dia pelihara kambing, kambing tu sapu dia punya tempat-tempat. Dan kambing tu berjalan juga. Jadi tapak kambing lah, nampak tak? Jadi nak tunjukkan bagaimana pelaksanaan licik. Jangan kita fikir orang manusia tak cerdik. Zaman dulu manusia cerdik macam kita. Manusia ni sama je, ikut zaman. Zaman dulu cerdik dengan zaman dia. Kita cerdik. Zaman dulu maju, canggih juga. Kecanggihan manusia tidak dinafikan. Kalau tengok kecanggihan manusia, bagaimana dia boleh kereta api daripada Osmania tu boleh merentasi semua kawasan sampai ke bumi Mekah. Daripada Parsi boleh pergi ke Mekah, daripada Eropah, daripada Amerika, daripada Rusia, Afrika, boleh sampai ke bumi Mekah. Macam mana? Dalam pemerintahan kerajaan Osmania. Osmania tu memerintah berapa tahun? 500 lebih. Itu kuasa besar dunia, kita kena tahu. Nampak? Jadi sebabkan penjajah datang kat negara kita, negara bukan kita aja, negara Islam, negara Asia, semua sekali, maka dia hapuskan rahsia-rahsia. Sebab tu kalau kita baca kisah Osmania, kalau dulu orang baca khutbah, dia doa untuk kerajaan Osmania. Tahun 50-an tu ada lagi 60-an. Mungkin kita tak ada lagi. Jadi saya pernah baca khutbah nampak tak? Mendoakan kepada kerajaan Osmania. Macam kita doakan supaya panjang umur, khususan ilah yang di-Pertuan Agong, dan juga yang terutama Tiwati Melaka. Macam tu juga, nampak tak? Nak tunjukkan hubungan langsung. Itu perkara yang generasi tak tahu, kerana dihapuskan oleh penjajah. Lalu dia bawa sistem sekularisme. Itu kita kena tahu. Sekular tu apa? Maksudnya kita belajar agama ni tak untung. Agama ni sekadar sekolah aja, balik rumah tak ada agama dah. Nampak tak? Kalau bekerja lah dunia. Tapi semayang. Nak semayang tak? Semayang tak apa. Itu yang ribanya dekat bank dengan penyanyi dan sebagainya. Jadi kita balik bagaimana antara peranan yang dimainkan, iaitu Amir bin Fuhairah. Amir Ain Alif. Jadi Amir Fuhairah ni dia jaga kambing. Jadi di mana jaga kambing, maka kambing makanan daripada susunya dibekalkan kepada siapa? Kepada Asma bin Abu Bakar binti, dan juga makanan untuk dibawa kepada kedua-duanya, bapanya dan Nabi SAW. Ini nak tunjukkan bagaimana perjalanan perancangan yang terlalu halus dilakukan oleh Nabi SAW, di mana makanan itu dibawa ta'tihima minat ta'am bima yaslahuma fi kulli masa, pada setiap petang. Kalau kita tengok Buasur tu mendaki bukit dan diikat pinggangnya dengan 2 tali tadi. 2 pinggang, 2 tali lah maksud dia. Asma tu bukit di Buasur tu tinggi, nampak tak? Bukan rendah. Jadi nak tunjukkan bagaimana hebatnya wanita. Jangan kita fikir wanita tak boleh berjuang dan sebagainya. Kita tengok wanita, tengok dan Sayyidina Asma binti Abu Bakar dan juga Abdullah bin Abu Bakar pengintip, dan juga Fuhairah, Amin bin Fuhairah dan sebagainya. Abdullah bin Uraikid yang menunjukkan jalan untuk pergi ke sana. Jadi dalam tempoh Nabi sampai ke Buasur, maka Nabi berada di sana lebih kurang 3 hari. 3 hari. Jadi nak sampai sana kita tengok macam-macam kan. Sampai bila dah ada kat sana, sebenarnya orang kafir sampai juga. Sampai kat sana kita baca kisah kisah burung bertelur. Lepas tu sarang laba-laba dia buat dia punya sarang dia penuh, telur dia banyak, burung dia penuh. Tengok telur tu, setengah riwayat mengatakan telur ni, burung ni dah berapa tahun, lebih kurang bertahun-tahun duduk dekat pintu gua tu.
dalam sekelip mata je, nampak tak? Begitu juga laba-laba. Bila dia tengok laba-laba tu memang kata kalau orang masuk mesti apa, dia punya punah lah, dia punya orang langgar dan sebagainya. Tapi nak tunjukkan kepada kita bagaimana Allah menjadikan asbab. Tentera tu banyak rahsia sebenarnya. Allah nak menyatakan bila kita menyokong, bila kita bekerja untuk Allah, bekerja untuk Islam, maka tentera Allah tu macam-macam. Tentera Allah melalui anginnya, nampak tak? Tentera Allah melalui binatangnya, melalui tenteranya. Tentera tu banyak. Anginnya, melalui, kata tengok, angin, air, udara. Kita tengok peristiwa ababil, burung ababil, tairan ababil, tuyul, burung. Tairan ababil, burung yang kecil. Tairan ababil, burung ababil, tarmihim bihijarah min sijil, batu daripada api neraka. Faja'alakum ka'asfin ma'kul, jadilah seperti daun dimakan ulat. Tengok daun, tengok daun tu kena makan ulat, hancur. Daun tu tak boleh buat apa-apa. Duduk daun tu mana kau gigit sana pun dia tak boleh buat apa-apa. Gigit kat sini. Macam itulah hinanya tentera Abraha. Kerana apa? Itu yang makan tu adalah burung, burung yang melontarkan batu. Setengah riwayat menyatakan seekor burung ada 3 batu. Satu di paruh, di moncongnya, di paruhnya, dan 2 lagi di kakinya, di mingkar di kaki, mingkarain. Jadi 3. Satu batu tu, setiap batu dah ada nama dah. Dola bin Ahmad kan orang sini. Kasim bin Dola nama tu. Nama tu siapa? Nama orang tu siapa? Susah nak cek nama Abdul Rahman misalnya. Yang kena nama bayar juga. Nama tak misal macam tu lah. Jadi batu tu dah ada nama dah. Pergi dari burung tu dah tahu dah. Bila jatuh tu kena dekat, oh dia si Kasim kena, oh jatuh si Ahmad kena, si Ali kena. Ali bin sekian, Ali dekat itu dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu. Itu tentera Allah. Tentera Allah dengan awan. Sebelum berlakunya tairan ababil, jadi penduduk Mekah tengok awan. Dia tengok awan, disangkakan hujan. Jangan disangkakan hujan. Kalau kita berpatah Melayu, tengok awan, maka dia apa? Dia ambil tempayan, dia curahkan tempayan. Tengok bukan hujan, nampak tak? Bukan air hujan. Ingatkan air hujan, maka jangan kita tumpahkan tempayan. Tengok dulu. Macam tu juga yang berlaku. Bila tengok awan hitam, disangkakan hujan, rupa-rupanya malapetaka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Keluar rumah, petang-petang tengok gelap je. Tengok keluar apa? Keluar jin. Keluar jin, keluar apa minta Ya'jud ke mana kita tahu. Nampak tak? Walaupun kita baca kisah Ya'jud tu macam-macam, macam tu lah. Bila matahari terbit di sebelah barat dan sebagainya, amalan manusia ditolak, tidak diterima, itu tandanya berlakunya kiamat. Nampak tak? Jadi macam-macam. Itu tentera Allah teman. Tentera Allah dengan malaikat, tentera Allah dengan apa lagi? Semua sekali udara. Sebab itu bila berlakunya udara, kita kadang-kadang berlaku apa? Apa yang berlakunya kebakaran udara yang bertiup, yang hitam apa, kita tengok berasap banyak, jerebu dan sebagainya. Itu udara. Nampak? Peranan udara itu tentera Allah. Jadi dia bertiup tu ke mana? Ke negara kita misalnya. Udara itu tentera Allah juga. Jadi macam-macam. Bila kita tengok apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berhijrah, maka nak gambarkan kembali kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Nabi berhijrah 3 hari tadi, maka antara ayat yang ayat Quran, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Dari kita tak cerita secara detail, cuma maksudnya nak gambarkan rasa bimbang Saidina Abu Bakar bila orang kafir naik ke atas bukit tu, dah dengar dah tapak dia. Maka dia katakan, sekiranya beliau tunduk di bahagian kaki, tengok kat lubang dia, nascaya dia akan melihat Nabi dan Saidina Abu Bakar. Abu Bakar merasa bimbang. Maka Rasulullah mengatakan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana.
Yang ketiganya adalah Allah Ta'ala. Itu keyakinan yang mutlak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu nak gambarkan. Macam tu cintanya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berjalan tu Abu Bakar tu mundar-mandir, macam tak betul. Bukan tak betul. Nak jaga Nabi, kejap depan, kejap belakang. Kerana cinta Nabi tu luar biasa, nampak tak? Suatu hadis yang masyhur, Nabi mengatakan, tidak beriman kamu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi. Ada alif. Waladihi itu lebih dikasih daripada anaknya, dan lebih dikasih daripada bapaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Hadis, tidak beriman kamu, Nabi kata, sehingga kau kasih aku. Nabi kata kau kena kasih aku lebih daripada anak kau sendiri, kena kasih aku lebih daripada bapak kau, dan kau kena kasih aku daripada seluruh manusia. Macam tu darajat Nabi. Nampak tak? Kalau kita nak senang, itu cinta kepada Nabi, tahap dia macam tu. Jadi kita pun kena tengok balik macam mana perjuangan kita nak berjuang macam sahabat. Memanglah tak ada. Jadi bagaimana macam tu lah, bagaimana caranya untuk kita, bagaimana perlunya kita cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tu luar biasa, nampak tak? Dia semua Syiah memang tak betul. Kerana Abu Bakar dia kata tak betul. Kalau Abu Bakar tak betul, dah hijrah tu siapa bersama Nabi? Kalau dia menafikan, jadi hijrah tu tak betul semua. Nampak tak? Habis. Bila hijrah tak betul, yang bersama Abu Bakar peristiwa banyak. Yang keduanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu jumhur para ulama, Isra wal Mi'raj. Dan bukan dirakamkan, tertera di dalam Al-Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Nampak tak? Yang membenarkan adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila berlaku peristiwa, dia bukan sekadar sejarah cerita, bukan. Benda ni disebutkan dalam hadis. Jadi bila hadis tu ulama sirah ni sejarah. Ulama sejarah Tawarikh yang tu belajar bahasa Melayu tu, Jepun Melayu, itu bukan. Munsyiabullah apa lagi. Dan itu cerita bab lain. Jadi nak cerita sejarah dan masyarakat sirah, mereka buat sirah An-Nabawi ni, maka berpandukan kepada hadis yang sahih. Daripada hadis tu mereka keluarkan, mereka ambil daripada aspek sejarah. Okey, macam ni. Nampak? Nabi duduk di Gua Hira. Bila Gua Hira tiba-tiba datang, maka Nabi balik dalam keadaan takut. Ada disebutkan. Lalu dia berjumpa isterinya. Nampak tak? Dari riwayat daripada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Rawa hadis an Khadijah, menyatakan Nabi sekian-sekian, Nabi berada yatahannasu fi gharil Hira. Nabi berkhalwat. Berkhalwat tu pun itu orientalis barat. Nampak tak? Jahatnya manusia. Dia gunakan khalwat macam kita khalwat sekarang. Dia ambil istilah tu lah. Sampai dah beranak penak, dia sebut khalwat, tangkap basah. Nampak tak? Sebut khalwat, tangkap basah. Sebenarnya khalwat dalam bahasa Arab disebut khalwat bermakna yatahannasu, artinya yata'abbadu bil khulwah. Dia beribadat secara bersendirian. Itu makna je. Nabi dia gunakan istilah itu sebenarnya untuk merosakkan ataupun memporak-perandakan istilah dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan orientalis barat. Jadi bila kita ni kesan-kesan dah jauh dah, dan digunakan nampak banyak cerita bab kita kalau nak cerita palang merah ambulan tu kan palang merah tu salib. Dalam bahasa Arab disebut salibul ahmar. Dulu disebut salibul ahmar, salib, peperangan salib, lambang salib. Tapi dia sebut salib ambulan, kita dah tak kisah. Itu penggunaan kesan dulu lagi. Nampak tak? Kita sekarang bukan kita nak katakan ambulan tu tak betul. Ambulan betul lah, cuma lambang, kesan, pengaruh dia. Sampai sekarang kita tak perasan. Ini nak menunjukkan kejayaan Yahudi dan Nasara untuk merosakkan umat Islam semenjak dahulu lagi. Sebagaimana hadis yang masyhur, wala kunta fi juhri dubbin, disebutkan shibran bi shibr, zira'an wa zira'in.
orang Yahudi Nasara akan merosakkan kamu sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, hatta law dakhalu fi jawri tabbin, sehingga kamu masuk dalam lubang biawak sekalipun nak ikut juga. Sama tak? Yahudi Nasara pergi lubang biawak pun kita nak ikut juga. Masuk lubang haji pun kita ikut, tu masuk dia. Maka sahabat bertanya, adakah Yahudi dan Nasara? Maka Nabi kata, siapa lagi? Nampak tak? Bala, artinya siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara untuk merosakkan umat Islam. Itu daripada aspek penggunaan bahasa dan banyak. Daripada aspek takwim hijrah, kalau kita sekolah kita tak pernah guna takwim hijrah. Yang kita guna kalender, itu kesan penjajahan. Lalu guru pun tak pernah diajar, guru pun tak diajar, bukan guru sekolah dulu punya. Sampai sekarang yang kita tahu kalender masih. Jadi bukan kita kata kalender masih itu tak betul, kalender itu betul. Cuma nak menyatakan kita tidak diwar-warkan, tidak berkaitan kalender takwim hijrah kita tak tahu. Sekarang ni berapa hijrah? Hari ni semalam dah 1, bermakna hari ni 1 kan, bermakna hari ni 1 hijrah, 1435 hijrah. Kan sedap tulis kat kereta tu, kita nak servis minyak 1 Muharram 1434 1435 Hijriah, tu maksudnya macam tu. Tapi kita tulis lain, 5 hari bulan November 2013. Kita ingat November nak sampai setahun lagi November. Maksudnya masih itu sering kali digunakan secara setiap hari. Itu kesan sebenarnya, nampak tak? Bukan kita kata salah dan sebagainya. Maksudnya pengaruh itu telah menguasai kita semenjak dahulu lagi. Itu kesan penjajahan daripada aspek pemikiran yang melanda umat Islam, bukan masalah. Jadi banyak masalah kita bekerja hari Jumaat dengan hari Ahad, wilayah Ahad, sebenarnya mereka masuk gereja. Kalau kita orang Islam pada hari Jumaat, kerana kita pergi sembahyang Jumaat. Jadi kesannya semenjak dahulu lagi, maka dia berentetan sampai waktu sekarang. Jadi kita balik berkaitan dengan hijrah tadi sikit lagi. Dah habis masa loceng dah bunyi. Jadi maksudnya bila sebut hijrah, pendek kata kita perlu hijrah. La hijrata, tidak ada hijrah selepas pembukaan. Maksud pembukaan kota Mekah? Lepas Nabi Mekah ke Madinah, Nabi pertama bina masjid. Yang kedua mempersaudarakan Al-Aus wal Khazraj. Lepas tu yang ketiga bina negara. Nabi sebagai ketua pemimpin. Jadi ketua pemimpin, orang Islam dah ada negara. Bila dah ada negara, artinya macam kita dah ada rumah lah. Dah ada rumah, dah ada tentera sendiri, dah ada sistem sendiri, dah ada pemerintahan, dah ada ekonomi kekuatan semua. Jadi orang kafir ni berada di bawah lindungan Nabi SAW. Haknya diberikan, tak dirampas. Mereka ni tak dipaksa masuk agama Islam. Jadi orang kafir kata, aku duduk dengan Muhammad ni lebih aman daripada aku duduk dengan orang kafir aku sendiri. Kerana ketua orang kafir ni rampas harta dia, kena bayar cukai ni macam-macam. Lepas tu dia zalimi, dia rampas harta tanahnya, dan berlakunya zina, minamara, bunuh. Jadi mereka mengatakan mereka ini terancam. Lalu bila Nabi ada di pemerintah Islam di Madinah, maka ramai masuk Islam. Daripada Madinah, maka Nabi pergi semula ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Turunlah ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath. Maksudnya Iza artinya apabila, Ja'a datang, Ja'a Nasrullah, pertolongan Allah, wal fath artinya dan pembukaan kota Mekah. Ayat tu tentang pembukaan kota Mekah pada bila tu? Hijrah yang pada yang tahun yang ke-8 kalau tak silap. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Tahun ke-9 Nabi pergi ke mana? Ke Mekah untuk menunaikan Fatihah Haji. Lepas tu 10 Nabi wafat. Nabi kata kalau aku hidup tahun depan, nescaya aku akan berpuasa untuk sebagaimana
yang dilakukan pada 10 Ashura, 9 Ashura tadi. Nabi tengok mereka berpuasa. Kalau aku hidup pada tahun depan, maka aku akan berpuasa. Itu berkaitan dengan pembukaan kota Mekah. La hijrata ba'dal fathi. Fathi itu pembukaan. Itu maksudnya iza ja'a nasrullahi wal fath. Sambungan wa ra'aita nas wa ra'aita, kamu lihat manusia. An-nas yadkhuluna fi dinillah afwajan. Kamu tengok manusia masuk dalam fi dinillah, agama Allah, beramai-ramai, afwajan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sujudlah, bertasbihlah. Fasabbih, memuji Allah, bihamdi rabbika wastaghfir, dan minta ampun, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu menerima taubat. Itu berkaitan pembukaan kota Mekah. Orang kafir ramai masuk Islam, tapi Nabi tak paksa. Tapi mereka masuk disebabkan keadilan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca Izaja tu, surah apa nama, surah Al-Fatih tu, maka kita kena ingatkan pembukaan kota Mekah selepas Nabi berhijrah Mekah ke Madinah, dan Nabi menubuhkan negara di Madinah tadi. Jadi menubuhkan kena hijrah rohani, hijrah iman kita, sebagaimana yang kita nyatakan tadi. Jadi kalau kita tak hijrah, maka kita tidak mendapat apa dipanggil sebagai faedah ataupun pengajaran daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya makna hijrah artinya umur kita bertambah. Umur kita bertambah artinya makin tua. Bila sebut makin tua, makin letih, makin lemah, artinya makin nak mati. Nampak tak? Kubur kata mari makin lama makin dekat. Kalau dulu 5 km, sekarang dah tinggal berapa? 4 km. Nampak? Lepas ni 3 km, lepas tu 2, lepas tu 1, lepas tu paruh. Nampak tak? Tak ada paruh. Ni macam tu lah. Makin lama makin dekat. Walaupun kita ambil lilin tiup, ambil buat kek happy birthday misalnya, dan sebenarnya makin hampir. Jadi kita fikir jauh. Macam Sayyidina Abu Bakar, bila turun ayat al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah sempurna agama kamu, maka Abu Bakar sedih dan menangis. Orang lain rasa gembira kerana agama dah sempurna. Maka ditanya Abu Bakar, kenapa baginda menangis? Mengapa menangis ya Abu Bakar? Maka dia mengatakan, apabila sempurna agama, maka nescaya Rasulullah akan kembali ke rahmatillah. Artinya akan diangkat, artinya akan ke apa? Kembali, akan mati dan kembali ke rahmatnya. Itu maksudnya. Begitu juga kita bila masuk tahun baru, alhamdulillah gembira. Tapi dalam gembira, malam-malam semayang apa? Kena semayang hajat, kena semayang apa kita panggil sejadah, semayang tahajud. Kita merasa apa? Merasa sedih, muhasabah, kerana makin lama makin hampir untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita asal gembira aja, bukan tak boleh gembira. Gembira-gembiralah. Nampak tak? Lain-lain sedih juga. Tapi sedih jangan tengok Hindustan. Sedih je tengok Hindustan. Hindustan je mesti sedih. Jadi tak mau gitu. Nampak tak? Jadi kita sedih tu, biar air mata tu mendapat perlindungan arash pada hari kiamat. Yawma la zilla illa zilluh. Jadi moga-moga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an wa yassir umurana wa azim ujurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.